Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya, Liana Ana Joshua, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kaedah induktif dalam pengajaran tata bahasa Bahasa Melayu. Pembentangan ini akan menjelaskan konsep kaedah induktif, pelaksanaannya mengikut tahap murid serta kekuatan dan cabarannya dalam bilik darjah. Tata bahasa merupakan asas penting dalam penguasaan sesuatu bahasa kerana ia memberikan struktur dan organisasi kepada bahasa tersebut. Tanpa penguasaan tata bahasa yang mantap, penyampaian idea boleh menjadi tidak jelas dan mengelirukan. Dalam konteks bahasa Melayu, tata bahasa bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk mengasah kemahiran pelajar dalam kemahiran mereka bertutur, menulis, dan membaca secara berkesan. Menurut Nik Safiah Karim, sistem tata bahasa adalah teratur dan unik. Oleh itu, kaedah pengajaran yang digunakan perlu membantu murid benar-benar memahami, bukan sekadar menghafal peraturan tata bahasa. Kaedah induktif ialah pendekatan yang bermula dengan contoh terlebih dahulu sebelum murid membuat kesimpulan atau merumuskan peraturan. Berbeza dengan kaedah deduktif yang memberi peraturan terlebih dahulu. Kaedah induktif memberi ruang kepada murid untuk meneroka dan membina pengetahuan sendiri. Pendekatan ini selaras dengan teori konstruktivisme oleh Jean Piaget yang menekankan bahawa pembelajaran berlaku secara aktif melalui pengalaman. Selain itu, Lev Vygotsky menegaskan bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dan bimbingan guru. Jerome Bruner pula memperkenalkan konsep discovery learning, iaitu pembelajaran melalui penemuan atau penerokaan. Manakala Stephen Krishnan menekankan kepentingan input bahasa yang bermakna dalam proses pemerolehan bahasa. Kesemua teori ini menyokong keberkesanan kaedah induktif dalam pengajaran tata bahasa. Sebagai contoh, guru boleh memberikan beberapa ayat seperti Ali makan nasi, Siti minum air, dan murid membaca buku. Murid diminta meneliti persamaan struktur ayat tersebut. Melalui perbincangan, murid akan mengenal pasti bahawa setiap ayat mempunyai dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Daripada pemerhatian itu, murid sendiri merumuskan struktur asas ayat bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kaedah induktif perlu disesuaikan dengan tahap murid. Bagi tahap rendah, guru perlu menggunakan contoh yang ringkas serta bahan visual seperti gambar atau kad imbasan. Bagi murid yang tahap sederhana, murid boleh menganalisis variasi imbuhan seperti menendang, menyiram, dan membaca. Bagi tahap yang tinggi, murid boleh menganalisis teks yang lebih kompleks seperti cerpen atau artikel untuk mengenal pasti ayat majmuk dan fungsi struktur ayat. Dalam bilik darjah, kaedah ini boleh dilaksanakan melalui kerja berkumpulan, permainan bahasa, atau kuis interaktif. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran dalam talian juga boleh membantu murid melihat pelbagai contoh ayat sebelum membuat generalisasi. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih aktif dan menyeronokkan. Antara kekuatan kaedah induktif ialah dapat meningkatkan pemikiran kritis dan penglibatan murid. Proses mengenal pasti pola dan membuat rumusan melibatkan kemahiran analisis dan sintesis yang berada pada taras tinggi dalam taksonomi Bloom yang telah disemak semula oleh Anderson dan Kraft-Wolf. Murid bukan sahaja tahu peraturan, tetapi memahami sebab dan cara peraturan itu digunakan. Namun begitu, terdapat juga cabaran dalam pelaksanaannya. Kaedah ini memerlukan masa yang lebih panjang dan bimbingan yang mencukupi. Jika tidak dipantau dengan baik,
murid mungkin membuat kesimpulan yang salah. Oleh itu, guru perlu fleksibel dan kadangkala menggabungkan kaedah induktif dan kaedah deduktif untuk memastikan kefahaman yang lebih mantap. Dalam kaedah induktif, pentaksiran seharusnya berbentuk autentik. Sebagai contoh, guru boleh menilai melalui penulisan karangan, pembentangan lisan, pembualan berstruktur, atau dalam proyek kecil. Pentaksiran ini menilai kebolehan murid mengaplikasikan tata bahasa dalam situasi sebenar, bukan sekadar menghafal peraturan. Peranan guru sangat penting dalam memastikan keberkesanan kaedah ini. Guru perlu menyediakan contoh yang tepat, mengemukakan soalan yang mencabar pemikiran dan memberi bimbingan yang sesuai. Walaupun teknologi boleh meningkatkan penglibatan murid, interaksi bersemuka dan dialog aktif tetap diperlukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Sebagai kesimpulan, penguasaan tata bahasa yang kukuh merupakan asas penting dalam pembentukan kecekapan bahasa. Kaedah induktif membantu murid memahami struktur bahasa secara lebih mendalam dan membina kemahiran berpikir aras tinggi. Dengan perancangan yang sistematik dan bimbingan guru yang berkesan, pendekatan ini mampu melahirkan murid yang bukan sahaja mahir berbahasa, tapi juga berpikiran kritis dan kreatif. Sekian, terima kasih.